سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا لمؤلف رحمه الله تعالى ولمشايخنا ولأساتذنا ولوالدينا ولأجدادنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, sesungguhnya aku telah menjauhkan dunia untukmu. Jangan engkau hidupkan dia sesudahku. Setelah kebusukan dunia adalah bawa kederhakan. Setengah kebusukan dunia adalah bahawa kederhakan terhadap Allah ada di sana. Setengah keburukan dunia bahawa kau tidak ingat pada akhirat kecuali dengan meninggalkannya. Ingatlah, ambillah dunia sekadar jangan engkau menyertainya dan beramallah. Sesungguhnya punca segala kesalahan adalah cintakan dunia dan kesenangan yang sedikit dapat menyeret seseorang dalam derita yang panjang. Ini masih lagi peringatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan dunia yang sentiasa menipu daya kita, yang sentiasa membawa kepada kerosakan kalau sekiranya kita tak memahami akan hakikat kejadian dunia, yang mana makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dunia ni. Dunia merupakan makhluk ciptaan Allah taala, tetapi walaupun begitu ianya merupakan benda yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jikalau kita leka ataupun kita lalai dengan keindahan dunia, menyebabkan jadi mudarat tentang kehidupan kita di akhirat nanti. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratih wa man ahabba akhiratah adarru bi dunyahu fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Nabi SAW menyatakan, man ahabba dunyahu, sesiapa yang kasih ia akan dunia dia, yakni dunia yang melalaikan. Adapun dunia yang membawa kebaikan kepada kita, dunia yang membawa kepada kebajikan, dunia yang menguatkan kita melakukan ibadat, itu dunia yang dipuji. Maksud di sini ialah dunia yang dicela, yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis menceritakan tentang keburukan dunia ni ialah dunia yang melalaikan kita. Ada juga sebahagian dunia yang dipuji, iaitulah dunia tempat kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita ni meninggalkan segala maksiat, tegahan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dunia yang dipuji. Jadi Nabi mengatakan, man ahabba dunyahu, barang siapa yang kasih ia akan dunianya, yakni dunia yang melalaikan, adarra akhiratah,
nescaya akan jadi mudarat akhiratnya. Jadi akhirat ni rosaklah. Bila kita ni siang malam duk sibuk dengan urusan keduniaan kita, masyhur dengan pekerjaan dunia kita, sehingga lupa kepada urusan yang sebenarnya ialah urusan akhirat. Kerana dunia merupakan tempat untuk kita bertanam. Maka kutipan hasil di akhirat. Tapi kita lupa. Atas dunia kita lalai, atas dunia kita buat macam-macam maksiat, atas dunia kita membuat segala tegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu akan membawa kepada kemudaratan akhirat kita. Dan Nabi mengatakan waman ahabba akhiratahu, dan barang siapa yang kasih ia akan akhiratnya. Dengan bahawasanya dia tak melakukan benda yang boleh melalaikan. Dunia ni masa yang diberikan oleh Allah Taala kepadanya, sepanjang masa dia melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berpaling melainkan semata-mata mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak disia-siakan. Maka hak tu orang yang kasih pada akhirat. Dunia tak dapat melalaikan dia. Dunia tak dapat menipu daya dia. Maka tak ramai yang berjaya, tak ramai yang lepas daripada tipu daya dunia ni. Kebanyakan daripada manusia lalai mereka itu, dan mereka itu ditipu oleh dunia. Jadi Nabi mengatakan barang siapa yang kasih akan akhirnya adarra bidunyahu, nescaya akan jadi mudarat dunia dia. Jadi kuranglah kita dengan urusan-urusan dunia kita, daripada segi kesibukan waktu kita untuk kita berlomba-lomba untuk mencari kesenangan, kekayaan dunia. Jadi kuranglah masanya. Sebab apa? Masa kita habiskan untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi mengatakan fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Oleh itu Nabi sang utamakanlah olehmu ma yabqa, akan barang yang kekal, ala ma yafna, di atas barang yang binasa. Apa dia barang yang kekal? Iaitu akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, wal akhiratu, dan bermula negeri akhirat ni, khairul laka, terlebih baik bagi engkau, minal ula, daripada negeri yang pertama, iaitu negeri sekarang ni kita berada. Negeri dunia ni nak banding dengan negeri akhirat lah, negeri yang terlebih aula, terlebih baik daripada negeri dunia ni. Maka sebab itulah orang yang dapat keuntungan di akhirat, orang yang mendapat kebahagiaan di akhirat, maka kebahagiaan yang kekal abadi. Ada pun atas dunia ni senang kita, sihat kita, hak tu tak lama. Dia akan adanya silih berganti. Ada waktu sihat dan ada waktu sakit, ada waktu senang dan ada waktu susah, ada waktu muda dan ada waktu tua, ada waktu hidup dan ada pada waktu mati kita ni. Orang panggil silih berganti di atas setiap seorang tu. Ada pun di akhirat hidup yang tak mati. Hidup yang tak mati, muda yang tak tua, senang yang tak akan menemui kesusahan dah. Tak ada apa-apa kedana dah. Bila masuk syurga, maka keadaan senang, dalam keadaan aman, dalam keadaan berkekal selama-lamanya, dalam keadaan muda, tak ada dah sakit, tak ada dah tu, tak ada dah. Tu apa panggil kehidupan yang kekal abadi. Tu sepatutnya kita orang yang beriman ni kena yakin sungguh. Jangan sekadar tahu saja tapi soal kata tak yakin. Dalil kata tak yakin mana? Ada kerja siapa bekat, tak semayang bang siapa bekat, dan nak mengaji, dan nak dengar, sedangkan benda ni benda wajib. Kita untuk fardu ain ni benda wajib, bukan kata benda sunat, bukan kata benda harus, benda wajib yang mesti kita kena lakukan. Bagaimana kita nak melakukan ibadat kepada Allah sedangkan kita ni tak tahu cara dia nak melakukan ibadat kepada Allah? Bukan ibadat ni jenis kita boleh tunggu orang, kita boleh ikut orang, tak boleh. Ini kena tahu, kena melalui ilmu. Bab akidah kena tahu, bab ibadat kita kena tahu, bab akhlak kita kena tahu, zahir batin, sifat-sifat hati kita kena tahu, supaya ibadat yang kita lakukan ini ibadat yang ikhlas, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah kita maknanya ditipu daya oleh dunia sampai kita lalai, lupa kita tentang kehidupan kita yang sebenar. Jadi sebab tu dan hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, sesungguhnya aku telah menjauhkan dunia untukmu. Nabi tinggal dunia.
Nabi tinggalkan kesenangan dunia, Nabi tinggalkan kekayaan dunia, Nabi tinggalkan segala-galanya. Kalau Nabi nak jadi kaya, tak ada masalah. Nabi tak terbekas pada hati Nabi. Kau nak jadi kaya, kau nak jadi senang, nak hidup dah senang. Tapi bagaimana Nabi SAW? Nabi tak pernah kenyang sampai 3 hari berturut-turut. Nabi dan ahli keluarga Nabi tak rajin kenyang perut tu sampai 3 hari berturut-turut. Kita lagu mana? Hari-hari kita ni duk teruk makanan. Dia basi sama, dah nak makan. Tu. Rasa ke pagi, rasa ke 3 bukuh nasi lemak rasa dak cukup lagi. Lepas tu beli. Makan sebukuh dak lepas tu 2 bukuh lagi basi lepak. Tengah hari pula. Lepas tu makan petang pula. Lepas tu makan malam pula. Lepas tu makan nak deretuh pula. Waktu nak tidur tu makan lagi. Ngonyak. Malu gak hok kaki pak tu. Ada dah dia kaki pak. Sehari dia cari rumput, lepas tu malam ngonyak. Padahal dah dia binatang. Maka kita ni bukan kehidupan kita untuk makan. Walaupun makan tu sifat kita, tapi janganlah kita jadi hamba bagi makanan. Siapa mereka ni dah masa kita ni sibuk sangat dengan buat makanan, buat tu buat ni. Makan ala qadar sudah. Bak makan ni jangan bersungguh sangat. Bukan kata tak boleh makanlah. Kulu washrabu mir rizqillah. Tuhan suruh kulu, makanlah oleh kamu. Washrabu, minumlah oleh kamu mir rizqillah, daripada rezeki Allah. Tapi wala tusrifu, tapi jangan kamu membazir, jangan kamu melampaui. Dan masuk gak dah habis, tinggal waktu-waktu lain. Kewajipan lain kita tinggalkan sebab sibuk sangat. Dan buat minuman, dan buat tu macam-macam ni, siapa sibuk siapa tinggal tanggungjawab. Itu salah. Tuhan suruh makan, suruh minum daripada rezeki Allah Ta'ala, tapi wala tusrifu, jangan kamu melampaui. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tak kasih kepada orang melampaui batas. Tu buat di atas jalan sederhana. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan yang kita buat, biarlah kita buat secara pertengahan. Jangan melampaui. Ni pah makan. Tu bukan kerja kita untuk makan. Duduk atas dunia ni, makan tu sebagai panggil syarat je untuk kita nak dapatkan tenaga sedikit kita makan. Tu ada orang siapa bekat tak makan minum pun ada. Dengan sebab dia lazat ibadat, lazat buat amal ni, siapa bekat tak ingat makan minum pun ada. Tu kita ni lazat makan, siapa dah ingat buat ibadat. Sedap sangat makan. Pah makan. Jadi Nabi pesan ni, sesungguhnya aku telah menjauhkan dunia untukmu. Nabi itu tak loba kepada dunia. Sehinggalah Nabi pernah ditawarkan. Tawarnya sama ada nak jadi raja serta Nabi serta dengan raja, ataupun Nabi serta hamba. Nabi SAW pilih untuk menjadi Nabi dan hamba. Kalau Nabi nak jadi Nabi serta dengan raja, Nabi itu lebih besar kekuasaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman kan memiliki kerajaan yang begitu besar, sehingga boleh katakan sekalian makhluk ni duduk di bawah jajahan takluk Nabi Sulaiman. Jadi rakyat Nabi Sulaiman, jin, iblis, setan, tu jadi makhluk bagi jadi rakyat bagi Nabi Allah Sulaiman. Binatang-binatang yang duduk di atas muka bumi semuanya jadi rakyat bagi Nabi Sulaiman. Hatta angin pun jadi rakyat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nak pergi ke mana-mana, angin bawa seru-seru, mudah je. Nabi tak ambuh jalan tu. Nabi bimbang, kalau Nabi pilih jalan ni takut umatnya lebih dahsyat lagi. Dalam keadaan Nabi meninggalkan kesenangan dunia, ramai mana daripada umat Nabi SAW yang tenggelam dengan dunia, yang leka dengan dunia, dengan alpa dengan dunia. Tu Nabi tinggal dah tu. Lepas Nabi pesan, Nabi tinggal dunia, dan Nabi pesan, Nabi beritahu, sesungguhnya aku telah menjauhkan dunia darimu, janganlah engkau hidupkan dia sesudahku. Mana jangan mu ambillah dunia selepas ibadaku, yakni dunia yang melalaikan maksudnya. Jangan kata seluruh dunia ni benda tu tak pakai belaka, tak jadi belaka. Tak, dunia yang melalaikan ni.
bila sebut dalam bab ni kita bicarakan, kita bahas tentang dunia yang melalaikan. Sebab golik-golik kita ni dunia jadi lalah lah. Salah satu daripada sifat mazmumah, sifat yang dicela ialah hubbud dunia, kasih kepada dunia, cinta kepada dunia. Cinta kasih kepada dunia. Sebab Nabi SAW menceritakan, Nabi cerita tentang kita lah, umat yang ada di akhir zaman ni. Dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud mengatakan, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akal ila qas'atiha. Dan Nabi mengatakan hampir-hampirlah umat ni, segala umat ni, yang ni hok kafir, segala manusia kafir ni, antada'a alaikum, menguasai kamu. Yang ni umat yang ada daripada orang kafir ni pakat kerumung pada kamu. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana berkerumunglah oleh orang ramai ketika mana berebut makanan. Mana orang kafir ni pakat kerumung ke kita orang Islam ni, pakat kerumung pada kita orang Islam ni, macam bagaimana orang-orang ramai tu pakat kerumung ke makanan. Kerumunan, misalnya kita kata orang tu satu tempat tu kelaparan, tak ada makanan, tiba-tiba ada pasukan yang bawa makanan, makanan ke minuman, orang pakat pergi belaka, pakat kerumung belaka. Maka begitulah kita umat Islam di akhir zaman ni, umat yang bukan Islam, orang kafir ni pakat kerumung belaka. Nak khoyok kita, nak kepok kepala kita, nak sepak kita, nak terajang kita, pakat kerumung belaka. Tu. Faqala qail, bila Nabi cerita lagu tu, di akhir zaman ni umat-umat ramai-ramai orang kafir ni akan kerumung kita ni, pakat nak maknanya nak menyeksa kita ataupun nak melakukan kezaliman di atas kita. Maka ada sebahagian daripada sahabat tanya, faqala qail, maka berkatalah, yang ini bertanyalah oleh seorang akan Nabi SAW, wa min qillatin nahnu yawma izin, sebab apa tu dia Rasulullah? Adakah sebab kami pada hari tu, iaitu pada masa tu Nabi sebut tu, ada kami sikit pada waktu tu, kami tak ramai, umat Islam tak ramai ke yang boleh orang kafir ni pakat kerumung belaka, orang kafir pakat lenyek kita belaka, orang kafir buat main-main dengan kita ni? Sebab apa? Sebab kita orang Islam sikit ke pada waktu tu ya Rasulullah? Tanya sahabat Nabi SAW. Qala, Nabi SAW menyatakan, bal antum yauma idzin katsirun, bahkan kamu pada hari itu, pada saat tu kamu ni daripada umat yang ramai kita ni. Bilangan kita lebih pada 100 juta ni, lebih daripada 100 juta umat Islam seluruh dunia pada saat ni. Tu. Walakinnakum, tetapi kamu pada saat tu Nabi kata, ghusaun ka ghusa'is sail, menjadi buih sebagaimana buih-buih waktu banjir. Mu ni jadi macam gebuih, ramai tapi macam buih. Buih ni tak ada manfaat sangat buih ni. Tu buih. Kita misalnya kita kata kita minum teh tak buih, teh tarik. Teh tarik tu buih sangat. Kita dak buih tu lawa lah, tapi kita dak memada dengan buih tu. Kita nak minum hak teh set teh bawah tu, ada orang iru buih batu, tinggal teh tak ada. Mana yang banyak buih ni tapi tak ada nilai. Orang panggil tak ada harga. Dan wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, dan Allah Ta'ala cabut daripada dada-dada musuh kamu akan rasa kehebatan daripada kamu. Mana Allah tak cabut daripada dada orang kafir, orang bukan Islam ni, rasa hebat terhadap orang Islam, tak sebagaimana kehebatan umat-umat yang terdahulu. Bila sebut orang Islam dulu, orang dulu orang takut. Tengok para sahabat radhiyallahu anhu, mereka itu menegakkan akan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga digeruni oleh musuh-musuh. Sebab apa? Sebab kekuatan iman yang ada pada mereka. Kekuatan iman dia juga kekuatan akhlak yang ada pada mereka. Kita lagu mana kita? Lemahnya kita, sampai peringkat Allah Ta'ala cabut perasaan gerung, perasaan takut, perasaan hormat orang bangsa lain, orang agama lain kepada kita umat Islam. Tu.
wala yaghzifannallahu fi qulubikumul wahna, dan Allah Taala melemparkan di dalam hati-hati kamu akan penyakit wahan. Nabi kata Nabi sebut bahawasanya Allah Taala campakkan, lemparkan hati kamu itu akan perasaan wahan. Lalu faqala qail, maka bertanyalah oleh seorang daripada sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, wa mal wahanu, apakah penyakit wahan ni wahai Rasulullah? Apakah penyakit wahan? Qala, jawab Nabi SAW, dua perkara. Yang pertama, hubbud dunia, kamu kasih kepada dunia. Waktu tu walaupun kamu ramai, oleh kerana kamu tu jiwa kamu, perasaan kamu, kehidupan kamu kasih kepada dunia, maka ketika tu Allah Ta'ala cabut kehebatan yang ada pada kamu. Apa masing-masing bila hubbud dunia, kasih pada dunia kau, cari kepentingan peribadi masing-masing. Peribadi masing-masing, hak ni cara dia, hak ni cara dia. Tu sampai antara satu sama lain menindas antara satu sama lain. Tak kira dah orang lain, tak kira dah orang lain hidup merana ke merepak ke tak apa. Asal dia boleh jaya, asal boleh naik atas, asal dia asal dia boleh menguasai sesuatu benda gak, dia kira dah orang bawah. Sebab apa? Masing-masing cinta kasih kepada dunia. Dalam hati mereka tu perasaan kasih kepada dunia. Bila kasih kepada dunia, habis. Habis dah. Hak akhirat dia tu makan hilang. Batulah mereka sanggup buat sesuka hati, walaupun benda tu benda haram sekalipun, walaupun jelas nyata dia tu benda tu haram, tapi diambil juga. Jangan kita kata bab jual beli. Allah Ta'ala wa ahallallahu al-bai'a, Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, wa harramar riba, Allah Ta'ala mengharamkan riba. Gambar mana kita orang Islam ni makan riba? Makan riba, ke nama dividen, ke nama faedah, ke nama apa, tu setengah daripada benda yang diharamkan. Ramai-ramai kita Islam ni tahu dah riba tu haram, tahu. Kalau tahu, bukan kata hukum ni, kita kata hukum yang tersembunyi, hukum ni ulama tak rajin bahas, ustaz-ustaz tak rajin royak misalnya. Tahu belaka bab hukum riba. Begitulah dengan hukum risuah. Sama mana kita umat Islam ni kerana cintakan kepada dunia, nak kepada kesenangan dunia, nak kepada kekayaan dunia, sanggup untuk jadi kaya dengan mudah, makan risuah. Tahu tak risuah ni haram? Tahu. Tahu makan risuah ni haram, dosa besar makan risuah ni. Tapi oleh kerana hati itu terlekat pada dunia, maka tak hira dah hukum kata haram, tak kisah dah. Inilah di antara bahana orang yang kasih kepada dunia yang disebut oleh Nabi. Orang ni mana Allah Ta'ala cabut kehebatan daripada orang bukan Islam, daripada orang kafir. Sehingga tengok kita umat Islam hari ni ramai, tapi bagaimana setengah-setengah daripada saudara-saudara kita yang duduk di luar negara, yang diseksa, yang apa nama ni, yang dilakukan lebih daripada binatang lagi. Kita sekadar dengar saja, sekadar tengok saja je lah. Sebab tu tidak ada kekuatan kita, tidak ada kekuatan. Mana iman kita lemah sangat. Muju ada je. Jangan wi tak ada je, jangan wi tak ada langsung. Kalau tak ada langsung kat kufur lah kita dengan Allah Ta'ala. Auzubillah, minta lindung dengan Allah Ta'ala. Ada tapi malak sangat. Banyak sangat dinding, banyak sangat hijab, banyak sangat kotor dalam hati kita ni. Siapa cari iman tak nampak. Tak nampak langsung. Ni. Hak ni lah benda yang ditakuti. Saudara-saudara kita bagaimana hak yang duduk negara, siapa pekat setengahnya bukan rumah mereka dibakar, tapi mereka dibakar. Diri mereka tu dibakar. Bukan kata rumah kita, kalau tengok rumah kena bakar sedih dah. Kenderaan dia kena bakar sedih dah. Ni dia sekeluarga kena bakar. Diseksa dan sebagainya. Tapi apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Yalah, selain daripada kita berdoa, apa yang kita buat? Doa tu doa dah. Tapi selain daripada tu, apakah kita ni sebagai orang Islam, tanggungjawab kita orang Islam untuk menyelamatkan orang yang seagama dengan kita. Bagaimana kita melihat orang dulu, kehebatan iman yang ada pada orang dulu, walaupun berlaku sesuatu kezaliman di atas umat Islam di tempat lain, tapi kekuatan umat dulu masing-masing pakat ambil cakna belaka, masing-masing pakat ambil berat belaka, sehinggalah orang kafir pun tak berani nak buat pada Islam, tak berani. Learning lebih pada jetik telinga, kepak kepala, injik kepala, macam-macam dia buat. Tapi apa benda kata?
Apa benda yang kita mampu lakukan? Sebab apa? Sebab kita dalam hati-hati kita ni semua adanya sifat yang pertama, hubbud dunia, kasih kepada dunia. Yang kedua disebut oleh Nabi, wa karahiyatul maut. Penyakit wahal ni yang kedua, wa karahiyatul maut, benci kepada mati. Orang dulu nak mati, berjuang dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ingin kepada mati syahid. Kita nak lari daripada mati. Tu jauh kita. Paling belakang kita. Bila sebut mati tak ambuh dah. Bila sebut mati ni, kalau pergi ni boleh jadi tak balik dah. Tak apalah, mulalah. Pakai tak gila kita. Orang dulu cari. Tu susah hati. Kalau tak terpilih. Tu tak terpilih ni susah hati. Berdoa supaya mati dan perang. Tengok Sayyidina Khalid bin Walid berdoa dengan Allah Ta'ala supaya mati. Mati mana? Mati di medan perang. Sebab tahu kelebihan mati syahid kerana menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan dia tu jadi ketua perang, panglima perang, tapi tak mati di medan perang. Mati di rumah juga. Mati atas hati kau. Tapi hati tu cita-cita nak biar mati. Mati dan menegakkan akan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu. Kita jauh lah. Tu sebab itulah apa yang berlaku pada hari ini, umat Islam, tubuh mereka itu diratah. Tubuh mereka itu dizalimi ataupun dibuat dengan berbagai-bagai perbuatan sehingga melebihi daripada perbuatan yang dilakukan kepada binatang, sebab kita ada penyakit dalam hati kita. Penyakit yang disebut oleh Nabi, kasih kepada dunia dan kita benci kepada kematian. Kalau kita boleh, umat Islam semuanya boleh buang sifat-sifat ni, maka Allah Ta'ala akan kembalikan dalam hati-hati orang yang bukan Islam dan hati orang kafir ni rasa kegerunan kepada kita. Kalau orang gerung, ada apa dah, orang tak berani dah, nak kat kepala tak berani. Misalnya kalau kita ni anak orang debel, anak orang bekeng, orang suhu, kita anak je, tapi orang kata tu anak orang debel tu, orang tak berani, nak kosek ke nak apa tak berani. Tu ni kita sedia orang debel, orang tak malu dah. Dia debel tak ada benda dah ni. Tak ada benda dah ni, nak pergi kepok kepala pun tak apa dah. Tu. Jadi sebab itulah apa yang berlaku pada ketika ini, pada saat ini, dunia Islam dikerumuni oleh musuh-musuh Islam dengan sebab apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW semenjak daripada 1400 tahun yang lalu. Nabi sebut dah ni. Maka sebab itulah kita kena masing-masing kena berhati-hati, kena beringatlah dengan tipu daya dunia ni yang sangat-sangat merosakkan kita. Lalu Nabi mengatakan setengah kebusukan dunia adalah bahawa kederhakan terhadap Allah ada di sana. Banyak perkara yang menyebabkan kita lupa kepada Allah Ta'ala dunia ni. Sebab itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala disebut dalam kitab dia. Kalau kita tengok dalam kitab Minhajul Abidin, kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ada beberapa perkara. Ada disebut dalam kitab tu tentang awaik. Apa dia awaik? Iaitulah beberapa perkara yang menegah seseorang itu yang mulai nak masuk menuju ke hadapan Allah Ta'ala dalam ibadat dia, nak khidmat kepada Allah Ta'ala dan nak taat kepada Allah Ta'ala. Mula-mula nak masuk tu ada awaik. Apa dia awaik? Ialah perkara yang menghalang dah bagi seorang salik, bagi seorang yang nak sampai ke pintu hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Mula-mula nak berjalan tu dia ada masalah dah. Tu dia disebut sebagai awaik. Apa dia? 4 perkara. Imam Ghazali sebut ada 4 perkara yang menjadi halangan pada peringkat permulaan kita nak berjalan menuju ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita kata mulai kita nak mengaji ni, tak mengaji lagi, tak masuk mengaji lagi, tak masuk mengaji pondok lagi, tapi nak pergi pondok tu mula-mula tu ada dah halangan. Kayak duduk pondok ada halangan lain pula. Orang panggil awarik pula. Benda tu awarik. Ni awaik ni iaitu benda yang sebelum daripada kita melangkah untuk melakukan ibadat sudah ada halangan-halangan yang terpaksa kita kena hadapi. Apa dia? Halangan yang terpaksa kita hadapi sebelum daripada kita melangkah, sebelum daripada kita nak berjalan, sebelum daripada kita nak masuk pada ibadat. Maka ada 4 perkara yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala.
Yang pertama iaitulah dunia yang pertama sekali. Dunia lah halangan kita. Tu kita hak tengah sibuk-sibuk sudah kita nak break. Kesibukan kita nak main ngaji. Allah susah. Tu tengok kan orang nak pergi Mekah, dia orang urusan banyak. Kerja tu, kerja ni, lepas tu nak pergi Mekah. Allah susahnya cari orang tu gati, cari orang ni gati, cari orang ni gati. Siapa pekat ada setengahnya, hamba dah nak pergi. Tak ada orang nak buat hak kerja hamba ni, tak ada orang boleh gati. Siapa pekat batal. Ni. Dak dan siapa, dak dan melakah lagi tu terhalang dah. Ni kita takut ni. Kena beringat kita ni. Tu. Siapa pekat gitu, siapa nak lakah tu tak boleh lagi. Nak pergi ngaji, nak pergi dengar, nak pergi nak pergi buat ibadat, nak pergi sembahyang Jumaat tu, jadi terhalang kita sebab dunia. Dunia yang menghalangi kita. Tu. Hak yang siapa dinung ada urusan pula, hak tu suku pula. Orang panggil awari pula. Susah siapa dinung. Ada dah orang sanggup buat kerja sini. Ganti tempat kita. Sesalah kita pergi. Siapa dia tak boleh nak buat kerja juga, tak boleh nak buat kerja ibadat juga. Kita tak boleh nak tumpu ibadat juga sebab awari. Susahnya begitu duk hubung sama ni. Siapa pekat tinggal pula. Gida. Tapi tak siapa juga kepada maqasid tempat tujuan kita sebenarnya. Ialah kita tuntut akan redha daripada Allah, tak dapat redha juga. Jadi yang pertama sekali dunia ni yang menghalang kita, yang duk tarik semua kita, tarik siang malam tarik ni. Kita acu nak pergi tarik. Maknanya dunia ni bersih berani dia tu lebih kuat daripada hak nu, hak bagian ibadat, hak bagian taat, hak bagian taubat, hak bagian nu. Tu hak ni kuat lagi duk tarik. Sebab apa? Sebab kita ni dah masyhur dengan dunia lama. Ibarat kalau kita kata kita ni makan racun lama dah. Bila dah kita makan racun lama ni, kalau mesra molek ataupun dah jelira molek dan darah daging kita, payahnya nak buang. Tak cakap makan ubat. Tu orang hok kena sihir kan. Hok jenis kena santau jenis makan. Hok tu bahaya. Kalau santau ni hok jenis sihir, hok jenis hok duduk luar ni boleh tahan. Mana cara perubatan tu taklah lama, taklah berat sangat. Tapi kalau pekat dah dimakan dah. Orang sihir kemudian dia makan. Jadi darah daging dia, ni memang goliknya siapa kematilah. Sakit situ, sakit sini. Nak buang dah, tu hak jadi darah daging dah. Hak tu bahaya. Maka dunia umpama tu jadi darah daging kita dah. Dia ingat semua. Siapa ketidur tu mimpi dunia lagi. Mimpi tu hak kerja buat kita lagi. Nak kata mana mesra sungguh kita dengan dunia. Lepas tu nak lakak. Lepas tu boleh kita tinggal kita. Payahlah. Kena mujahadah sungguh. Kena tinggal sungguh. Kena berpaling sungguh. Barulah kita berjaya. Berpaling tu bukan sekadar zahir saja, tapi zahir dan batin kena berpaling daripada dunia. Kalau kita hanya berpaling tubuh jasad kita saja, tapi hati tak berpaling, dia akan mari balik. Dia akan mari balik. Penyakit tu akan mari balik. Kalau tubuh kita saja pergi, hati daging, hati itu dengan dunia lagi, terlekat dengan dunia lagi, maka hati itu akan bawa jasad kita kembali kepada dunia. Tapi kalau kita bawa hati, maka hati akan bawa jasad kita berpaling daripada dunia. Payah. Tu benda payah ni bukan kata benda mudah. Tengok bagaimana para aulia ilah. Dulu mereka juga sebelum daripada sampai kepada pintu hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengalami berbagai-bagai musibah, tetapi dengan sebab kesungguhan mereka bermujahadah lawan nafsu, maka akhirnya Allah Taala buka. Dan buka tak ambuh segala-galanya. Tengok Syekh Ibrahim Ibn Adham tinggal kerajaan. Seorang raja meninggalkan kerajaan sebab apa? Sebab telah nampak bahawasanya dunia ni sangat-sangat benda yang keji, sangat-sangat benda yang yang membawa kepada kelalaian daripada zikrillah, ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi yang pertama sekali dunia. Kita ni sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tengok benda ada pada tangan orang, kita tak tahan. Tengok pada benda tangan orang ni, kita akan minta sama, kita nak sama benda yang ada pada tangan orang. Tu kena jaga sungguh. Tipu daya dunia. Sebab
dunia ni Nabi sebut tadi kan, ialah suatu kebusukan dunia ni. Kerana sabit daripada suatu riwayat, satu riwayat Nabi SAW cerita, lamma ahbatallahu Adama Hawa'a wa Hawa'a ilal ard wa wajada ra'ihatad dunya faqada ra'ihatal jannah ghusya alaihima arba'ina sabahan min natanid dunya. Nabi menceritakan lamma ahbatallahu Adama wa Hawa'a, dan tatkala Allah Ta'ala menurunkan akan Nabi Adam dan Hawa, menurun ilal ardi, di atas muka bumi. Setelah mana daripada syurga tu Nabi Adam hidup, Nabi Adam dan Hawa hidup di syurga. Kemudian apabila melakukan sesuatu benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala firman, wala taqraba hazihi syajarah, jangan kamu hampiri akan ini pokok, fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu menghampiri, maka sungguhnya kamu kedua daripada orang melakukan kezaliman. Allah tak suruh duduk kan, uskun anta wa zaujukal jannah, duduklah kamu dan isteri kamu dan syurga ni, duduk tetap, tapi jangan menghampiri pokok ni. Tiba-tiba ditipu oleh syaitan. Syaitan mari, iblis mari, menggoda akan Nabi Adam. Bila goda Nabi Adam ni, Nabi Adam tak tertipu dengan tipu daya, sebab Nabi lagi Rasul. Tetapi apabila pergi ke Hawa, maka Hawa tertipu. Tertipu. Sebab tu orang puan ni dia mudah sangat. Mudah sangat tertipu. Jadi Nabi menceritakan tatkala Allah Ta'ala menurunkan akan Adam dan Hawa ilal ardi, kepada muka bumi, wa wajada rihatad dunya, maka menciumlah oleh keduanya akan bau dunia. Jadi dia cium bau dunia. Bila dia cium bau dunia, wa faqada rihatad jannah, maka hilanglah oleh kedua akan bau syurga. Maknanya Nabi Adam ni mula-mula turun sampai peringkat lamanya, lama tak lama sampai peringkat setengah kata 40 tahun, tak boleh nak cium. Setengah kata 40 hari tak nak cium bau dunia, busung. Tak rajin bau lagi sebusung ni. Sebab apa? Sebab duduk dalam syurga. Kita tak ada hok. Kita hok sedap benda. Makanan hok sedap. Makanan sedap. Tapi nak banding dengan syurga tu, busuk yang teramat sangat. Siapa Nabi Adam dengan Hawa ni tak ada tempat. So kata kena tutup hidung, duduk atas dunia. Pergi cium bunga pun busuk, pergi cium ni pun busuk, pergi cium macam-macam busuk lah ke. Tak ada sebandingan dengan kesedapan bauan syurga. Sampai pekat gitu. Busuk. Ghusya alaihima arba'ina sabahan. Dan dilindungi di atas kedunia. Ghusya alaihima, dilindungi di atas kedunia arba'ina sabahan, iaitu selama 40 hari. Min natani dunia, daripada kebusukan dunia. Busuk sungguh dunia ni. Siapa mereka itu dilindungi. Datang mereka selama 40 hari. Lepas pada 40 hari itulah barulah kita kata dah Allah bisa kenal biasa. Kau lama kau boleh, kau lama kau boleh, kau lama kau boleh. Tapi peringkat mula-mula kau memang tak boleh lah. Tak boleh nak bau busuk sangat dunia ni, keji sangat dunia, kotor sangat dunia. Kita bolehkan anak cucu Nabi Adam ni, Allah sedap sangat di atas dunia. Sedap sangat kita ni. Tak mati dah apa dah. Setengah-setengah kalau gini lama dah apa dah. Pakai tak mati dah apa dah. Sedapnya di atas dunia. Sedap di atas dunia. Sedap dah. Sedangkan inilah tempat busuk. Nabi beritahu ni, setengah daripada yang kebusukan dunia adalah bahawa kederhakan terhadap Allah ada di sana. Tu busuk. Dengan sebab maksiat, tapi kita maksiat bau sedap. Satu kita berjeliga buat maksiat. Mata kita buat maksiat, telinga kita buat maksiat, mulut kita buat maksiat, kaki tangan kita buat maksiat. Mulut kita masukkan perut kita dengan makanan haram, benda maksiat. Tak rasa apa. Sedap je. Kalau makan risuah pun rasa sedap. Tak lah. Kita beli makanan daripada duit risuah tu jadi panah ke, jadi pahit ke, jadi
Jadi tak sedar ke dak? Sedar macam biasa je. Tu. Allah Ta'ala hilangkan sifat tu. Allah Ta'ala beri nikmat dulu. Biarlah mu makan daripada hataran tapi dapat nikmat mu rasa. Tapi kena ingat benda ni. Ini merupakan kebusukan yang Allah Ta'ala lindung daripada kamu. Tetapi bagi orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kalangan aulia ilah, mereka ni merasai benda ni tak boleh, benda ni busuk, benda ni keji, benda ni mereka dapat melihat dengan mata hati mereka. Tu. Jadi salah satu daripada awaik, awaik ni ialah perkara yang menghalangi sebelum daripada kita nak melangkah kepada mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum daripada kita nak masuk khidmat kepada Allah Ta'ala ni, ialah dunia dah. Tu dunia yang mencelakan, dunia yang keji ni. Batu Nabi SAW menyatakan, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Hendaklah kamu zuhud pada dunia, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah. Mana ambil dunia sekadar hajat je. Jangan nak lebih-lebih lah, ambil dunia sekadar hajat je. Makan sekadar hajat, tempat tinggal sekadar hajat. Sekadar hajat je. Kalau tak ada langsung jadi susah juga. Tak ada rumah tangga langsung susah juga. Tapi buatlah rumah tangga, tapi sekadar hajat, dapat melindungi daripada panas, daripada hujan, daripada musuh dan sebagainya. Sekadar tu sudahlah. Jangan nak bermewah-mewah dan nak berlebih-lebih. Tu nak berlawan-lawan. Kita ni ada konsep nak berlawan-lawan. Lawanlah, tengok jiran kita besar, kita nak besar juga. Nampak jiran kita buat tinggi rumah, nak tinggi juga kita. Nampak jiran sebelah pecah pagar, kita pecah pagar juga. Tu dia berlawan sama. Tengok orang sebelah hak ngaji kita tu pakai baju sobek ni, kita nak balik sobek juga. Tengok hak ni pakai renyong. Lah ni orang pelik-pelik lah ni. Dulu pakai renyong-renyong ni orang tak sihat. Lah ni orang sihat pakai renyong. Pakai baju tinggi sebelah congek tu. Jadi peseng ni. Fashion. Tu. Hak mana arti waktu baik kita nak selalu dah. Hak mana Nabi duk rakyat tahu dengar kita ni. Hak pakai yang hak kita, kalau kita pakai pakaian Nabi, bukan qadar dapat hidup sunnah, kita dapat pahala pula daripada pakaian, sebab kita itibak dengan Nabi, mengikut Nabi. Pakaian hak Nabi, perbuatan Nabi, semua akhlak Nabi, kalau ikut semua dapat pahala belaka. Tapi tak nak ikut pakaian orang-orang daripada ahli fasik. Tu nak ikut pakaian hak orang-orang fasik duk pakai. Tu jadi kita ni orang panggil tertipu dah. Tu dari Nabi sebut, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah oleh kamu pada dunia, nescaya kasih akan dikau oleh Allah. Allah Ta'ala kasih. Kalau ambil dunia sekadar hajat saja, kamu tak sibuk masrur dengan kehidupan dunia. Wazhad mimma fi aidinas yuhibbukan nas. Dan hendaklah kamu zuhud daripada barang yang ada pada tangan manusia, nescaya kasih akan dikau oleh manusia. Mana benda tangan manusia tak serebut lah. Sebab kalau kita minta dengan Allah, Allah Ta'ala marah kalau kita tak minta. Tu yang peliknya kita. Dengan Allah Ta'ala kita tak minta. Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala suruh minta, ud'uni, hei pakai minta lah oleh kamu akan daku astajib lakum, nescaya aku akan perkenankan. Tak susah lah, so bimbang lah. Banyak mana mau minta, tak jadi kurangnya aku, tak jadi miskinnya aku, tak jadi susahnya aku. Pembenaran aku ni pembenaran Al-Ghani yang maha kaya. Tapi kita tak minta dengan manusia. Minta tu manusia ni, kalau kita minta sekali dua dah apa lagi. Kalau minta khek-khek cerelong, lepas tu maki amu. Tu. Tu kalau pergi rumah orang khek-khek wisalang, mula-mula buka lagi, lama-lama pintu pagar tu kunci dah. Kunci. Tak tahu juga. Dia tu lah netah dia susah. Susah nak mari nak minta sama nak minta. Tu kalau minta dengan manusia, manusia akan marah. Tapi sebab apa kita tak minta dengan Allah? Allah Ta'ala marah kalau kita tak minta. Tapi kita lupa. Sebab apa? Sebab hati kita ni. Masalah hati kita ni. Tu. Sebenarnya hakikatnya sebab hati. Dan kedua yang jadi awaik, yang menghalang kita daripada mentaati perintah Allah Ta'ala sebelum daripada kita melangkah, ialah makhluk keliling kita ni. Orang mak duduk keliling kelalang kita ni, duk tarik kutu, tarik kuning, duk tarik ajak situ, ajak sini. Tu kan.
Tu. Kita nak mari ngaji molek dah, pakai siap-siap. Tak saing telefon kita pergi kita pergi pasar tani. Kau pergi tengah hari habis belaka pergi lau-lau nasi, habis sayur-sayur, habis. Ngaji-ngaji tu boleh ngaji mula. Banyak lagi pak boleh ngaji, tapi pasar tani ni usah ni minggu kali. Kat besar. Tu kita ya kau. Lagi tengah hari tak ada ikan, tinggal ikan hok mata-mata merah. Hok puru-puru jah, dak asal kau. Tu. Kita pun tinggal. Ni tarikan. Hok tadi tarikan dunia, ni tarikan makhluk. Makhluk yang bersepakai dengan dunia, dia tarik kau tu, tarik kau ni. Maka tak tahan juga kita kena tarik. Kita ni jenis malu Allah. Kalau pergi kan takut berasa hati. Kita. Kan kata kita tarai. Tu kita tahu dah kadang-kadang malih tu malih maksiat. Ada yang malih tu benda maksiat. Kita dijepuk hadir. Lepas tu kita duk mikir ni, pergi kau dak pergi kau kata kita sombong, kau kata kita ni warak, kau tu. Dia kira Allah lagu mana? Saya tanya Allah Taala kata lagu mana kalau aku pergi tempat maksiat ni? Tuan benar tak? Tak benar, putus dah. Walam yakhsha illallah. Di atas ciri-ciri orang yang bertakwa ni, walam yakhsha illallah, tidak takut melainkan Allah je. Orang lain nak kata apa-apa pun dia tak kisah. Nak kata orang lain kata ni, tak macam kita tak musai dah, moga demo ni tak buat kerja macam ke Allah Taala suruh. Tu. Buat malih kenduri misalnya kahwin anak, ada benda-benda maksiat. Ada benda maksiat dah kita pergi dah. Asalnya pergi walimatul urus ni wajib. Kita perkenankan malih perkahwinan tu wajib. Wajib tu selama mana? Bukan wajib mutlakan. Wajib tu selama tidak ada benda maksiat. Tapi kalau benda ada maksiat tu, dan kalau kita pergi tak mampu untuk kita cegah, tu haram kita pergi. Mereka kalau kita pergi, orang pusnya misalnya ada kumpulan kugiran ke, ataupun ada karaoke ke apa gitu ni, kalau kita pergi tu terangkat sekejap. Mana selamat waktu tu orang pergi sama dengan kita, selamat sekejap daripada maksiat. Tu tak apalah kita pergi. Tapi kalau kita pergi ke orang cok, kita pergi orang tak endah apa pun, tu haram, tak boleh. Walaupun asalnya kan kata wajib. Kita dah nak endah ke dia, sedangkan dia tak endah dengan perintah Allah. Allah Ta'ala larang tu daripada benda maksiat. Tapi kita ni dah fikir dia kan orang kata kita tarai pula. Nak tarai macam mana benda maksiat? Tu. Ni siapa payah kita ni. Duk sangat-sangat kita duk nak rai sangat orang. Orang tak rai pun kita. Orang tak fikir pun kita. Ni apa ni mari ni. Apa ngaji mari ni kita tutup dulu, ataupun kita jangan buat benda nago ni. Ni dah. Buat. Inilah benda-benda paling payah sekali bila kita dalam keadaan masyarakat ni. Kalau masing-masing tak memahami antara satu sama lain dengan hukum Allah. Kalau masing-masing faham, tak ada masalah lah. Tu. Kalau masing-masing faham. Tapi setengahnya dia tahu dah, tapi awak tak faham. Sekali sama hidup. Sekali sama hidup. Tu alasan dia. Sekali sama hidup, kalau mati teratur kan mana? Terdang taubat. Kalau panjang umur lagi, dah apa lagi tak terdang taubat. Kalau tengah-tengah tu, tengah-tengah buat maksiat tu mati lah kan? Aku nak fikir panjang dia ni. Tu yang kedua. Mulai daripada kita melangkah tu benda yang menghalang ialah makhluk. Dah nak pergi lagi tarik. Dah nak pergi lagi tarik. Dah nak pergi lagi tarik dah kita. Dan yang ketiga syaitan. Syaitan tu yang duk bisik sama. Mu dah sogilah hari ni. Tu mau sogilah. Tu. Nono kalau kita ada lemah-lemah tu tubuh sikit. Mau sogilah. Lagi kau berat mau jalan lagi. Kau banyak dia apa? Ada nasihat bisik, nasihat bisik, tipu daya dia. Akhirnya kita pun tak apalah, pakai dak pergi. Tu. Padahal kalau pergi ngaji, kalau pergi dengar, tiba-tiba jatuh tengah jalan mati syahid baru. Mati syahid. Tu kelebihan. Takdir lah kalau mati tengah jalan. Dia mati nak pergi masjid, baru nak pergi dengar Allah molek comelnya. Tu mati nak pergi pasar, nak pergi pasar raya, nak pergi di mall Allah. Comel tak? Tak comel lah. Tu. Dan yang keempat, perkara yang menghalangi kita ialah nafsu. Empat perkara ni paling payah sekali. Nak boleh kita lakar, nak boleh kita pergi tu. Empat perkara ni
kena ingat dunia, makhluk, syaitan dan nafsu kita yang sentiasa menjadi halangan kita untuk nak khidmat kepada Allah Ta'ala, untuk kita nak mulai berjalan menuju kepada pintu hadrat Allah. So kata pintu hadrat Allah ni terbuka, tapi kita nak berjalan tu, oh payah, pas sekali. Macam kita kata saudara kita duduk jauh, kita tak pergi lagi mau dia, lagi tapi dia mari sama mau kita. Mari sama mau kita tu, dia mari sama. Tiap-tiap kali raya mari, tiap-tiap kali ada kenduri kedara dia mari. Kita ni raya-raya tak pergi lagi mau dia. Kenduri anak-anak dia pun kita tak pergi sekali lagi. Ada je halangan. Dia telefon mari ataupun dia mari jemput. Sungguh dia mari. Duduk mana? Duduk duduk Johor misalnya. Sungguh dia mari jemput kita. Marilah sekali. Tak ada siapa. Ambul siapa banyak kali dah ni. Mari lah sekali. InsyaAllah kita ni insyaAllah mau. Tu insyaAllah nak pergi ada halangan. Dia nak pergi ada halangan. Siapa ke sudah, siapa ke mati. Dah pergi sayang kita mati pada dia dah mari maku. Sedih ke dia? Tu. Maka kita begitu, kita dengan Allah Taala, Tuhan ni beri tiap-tiap masa, tiap-tiap saat rahmat kasih sayang Tuhan beri. Beri semua kita pertolongan. Tak ada Tuhan tutup lagi mata kita, tak ada Tuhan tutup lagi telinga kita, tak ada Tuhan tutup lagi mulut kita. Kaki tangan kita molek lagi, boleh hayung-hayung, boleh pegang-pegang, boleh akak-akak tangan kita. Kaki kita boleh lakau lagi, boleh berlari lagi, boleh gatih basikal. Tuhan beri semua kita ni. Ingat semua Tuhan kita. Kita berapa kali ingat Tuhan? Dalam masa 24 jam, sehari semalam, berapa kali kita ingat Tuhan? Tuhan ingat lebih pada 24 jam ingat ke kita ni. Tak ada masa Tuhan tak ingat pada kita. Tak ada masa Tuhan alpa daripada kita. Tuhan ingat semua. Siang malam sampai malam. Umur berapa sekarang ni? 50, 60. Siang malam tak pernah Tuhan lupa daripada kita. Tapi kita dalam masa umur kita sampai ke umur 50, 60 ni, berapa kali, berapa saat kita ingat kepada Allah? Allah jauh kita. Nak kata jauhnya kita ni. Tu. Tuhan semua bantuan. Tak ada lagi kita lapar ni. Kenyang semua. Kita ni Tuhan tahu. Kau gemuk, kau sihat. Dalam dayuk, timbang kau naik. Dayuk, kau timbang kau naik. Tu kata. Senangnya kita tak senang. Kau naik semua. Ampun dayuk dia ni, tak makan tu, tak makan ni. Tapi kau ada timbangan naik. Nak kata Tuhan kasih lah kan. Tuhan beri makan lagi, cukup lagi. Ada lapar lagi. Tuhan ingat semua. Jangan sayang kita, dia ingat semua. Pas telefon. Kita nak telefon sekali ke sayang kita bayar. Nak telefon ke sayang kita. Assalamualaikum, sihat ke? Doa apa learning? Tu. InsyaAllah nak pergi kau ni. Tu. Ada kita. Kalau sayang, tak sabit sayang kita telefon, kita tak lah. Bila sayang kita, hamba kau nak telefon dah ni. Pegang telefon kau. Nak telefon. Awak telefon dulu. Saya nak telefon dah ni, pegang telefon. Tengok nawaknya. Dah ingat, patut nawak pula. Kita dengan Tuhan gitu lah. Tuhan ingat semua kita beri siap tiap masa. Tapi kita dah ingat Tuhan. Nak sebut nama Tuhan pun lewe aja. Subhanallah titik air liur, titik air hidung. Sebab apa? Ngatu. Sebut nama Tuhan ngatuk lah dah. Tu kan. Kalau appointment nak suara ke ataupun projek ke hari ni, pukul 8 ni kena ada jabat dah ni. Sebab hari ni tender apa projek. Mana pukul 6 tu kita siap dah. Pukul 6 tu siap dah. Duduk dalam kereta dah. Pukul 6 tu. Takut jalan jeng ke, tayar kereta pecah ke, takut macam-macam ni. Kalau pergi awal ni, dang lagi buat kira. Maknanya kurang suku pukul 8 tu ada jabat dah nunggu dah. Tengok kita dengan dunia. Tapi kita dengan Allah lagu mana? Kita dengan Tuhan. Pukul 5.50 subuh. Pukul 6.30 barulah gerak sikit-sikit gerak. Baru genyih mata pukul 6.30. Ada lagi subuh tau? Tanya. Tak jadi gajah lagi subuh ni tau. Baru jadi rimau. Tak jadi gajah lagi. Tu. Nak nanti semak. Subuh gajah. Subuh gajah sama. Dah subuh orang tu panggil gajah mak tinggi. Matahari naik tinggi dah. Barulah nak mai subuh. Tu orang duk panggil awal tu. Sampai 2 kali azan.
Kapur-kapur kita tak ada dah azan 2 kali lah ni. Tok Bilal pun dak gerak mana lah ni. Patut 15 kali. 15 kali azan. Patutnya panggil orang. Ni azan pertama jarang dak dengar dia ni. Jarang dah. Bukan nak marah Tok Bilal. Kalau kata Tok Bilal marah kita pula. Tak ada sungguh dia ni. Peringatan. Panggil. As-salatu khairum minan naum. Mayang ni lebih baik daripada tidur. Tidur lama dah, mu tidur lama dah. Bangunlah semayang. Dak era. Tu dak era. Tu. Wak dak tahu, wak de je. Perjanjian dengan Allah Taala ni. Appointment dengan Allah Taala 5.50 ni kena mari ni. Mana jabat masjid surah kena mari. Dak buat kerah je. Tapi dengan makhluk pukul 8, pukul 7.30 ada dah. Tu pukul 7.30 ada dah. Appointment Kuala Lumpur malam ni taladah ni. Malam ni taladah. Tu appointment pagi esok tu. Ni masa ni pukul 12 tengah hari kena pergi dah ni. Bila appointment? Pukul 8 pagi esok di Kuala Lumpur. Pagi tengah hari ni tolak dah. Hok naik kapal terbang, hok naik bas, naik kereta dah ni. Esok kan kalau tu kan jadi masalah tu, jadi jeng. Takut sangat kita. Tapi dengan Allah Taala mana? Buat dak de je. Ni appointment kita pukul 1, pukul 1:04 minit. Tu lagi lekok pula lagi. Orang panggil hayya 'alas solah. Lekok je. Buat tahu, buat kenyang je. Buat terkaya. Tapi Tuhan kasih lagi kita ingat. Tuhan kasih lagi kita. Kita buat lagu-lagu mana pun, Tuhan tak ambil salah lagi. Tuhan tak ambil salah lagi. Tuhan mana dak lah. Tarik sekaligus nikmat dia dak. Kalau kita lagu mana kita? Sekali je orang buat uduh kita, ingat dah, mung aku ingat ni siapa ke mati ni. Siapa ke 7 keturunan aku ingat mung. Selalu kita kalau orang buat uduh kita sekali. Baru sekali baru kita buat uduh. Tapi kita mana dendang siapa bekat 7 keturunan aku ingat mung. 7 keturunan mung ni aku tak kampung. Mati dua balik aku tak apa. Marah sangat kita kalau orang sakit hati kita. Yang kita buat marah Tuhan tu marah kita lagu mana? Tuhan dah kata mung ni padan sekali ni neraka lah dah. Dak lagi. Padan sekali ni lagi aku dak wi mulut mu cakap. Dak. Tuhan biar la Tuhan wi. Tu. Maknanya Tuhan beri masa, kesempatan kepada kita untuk kita taubat. Kalau tak ada jalan, tak ada masa taubat, ada arah. Ni. Jadi sebab itulah kita kena beringat. Duduk atas dunia bukan tempat untuk kita seronok, kita main-main, jangan kita tempat kita lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi sabda lagi, setengah keburukan dunia adalah kau tidak ingat kepada akhirat. Lupa kita kepada akhirat. Keburukan dunia ni dah sedap sangat, lupa kita. Dah sibuk sangat dengan anak cucu kau. Anak cucu balik mentekah cuti sekolah kan. Tu balik belaka, Allah sukanya kita suka. Tu siapa hak tanggungjawab, hak sebenarnya lupa. Setengah-setengah orang lupa. Sebab suka sangat. Suka sangat. Tu jangan sampai melalaikan kita. Tak ada masalah anak ramai, anak cucu ramai, harta banyak, tak ada salah. Tapi hak salahnya lalai. Sebab perlu juga kepada harta. Mesti kena ada orang kaya, nak keluar zakat, beri bantuan kepada fakir miskin. Bukan nak suruh jadi miskin lah ke dah. Kaya lah, tapi jangan lalai. Anak ramai tak ada masalah, tapi jangan melalaikan. Dengan sebab anak ramai itu jadi melalaikan, tak ada faedah. Tapi dengan sebab ada anak minat ramai itu jadi kita lagi kuat takwa kita kepada Allah, tu bagus, baik. Comel. Tu. Ingatlah Nabi pesan, ambillah dunia sekadarnya, janganlah engkau menyertainya dan beramallah. Nabi suruh kita ambil sekadar dan jangan kita menyertai dengan dunia, jangan. Tu. Jangan kita menyertai. Kena kalau kita menyertai jadi sibuk kita. Kalau kita jadi ahli. Panggil kalau kita duduk dalam persatuan, kalau kita jadi ahli persatuan, sibuklah kita jadi pengurusi persatuan, jadi naik pengurusi, ketimbalan pengurusi, jadi ICU ke, jadi bendahari, sibuklah. Sibuklah kita. Kan tu mesyuarat tang ni, mesyuarat
Tapi kalau kita buat kerjasama, kita ni bukan ahli persatuan, tapi kita nak kerjasama. Hak mana-mana kita nampak kita boleh join, kita join. Hak mana-mana kita rasa kita join, kita tak join. Kan dak lah. Orang panggil sibuk sangat kita. Tapi kalau kita menyertai dengan dunia, jadi pengurusi dunia. Sibuk tak tu, sibuk tak ni. Tu. Dak nak tu. Kan naik ke Subang, kan Tokyo, kan pergi Taipei, kan pergi apa nama ni Shanghai. Sekali tak, sibuk sekali kita. Sekali ke Eropah. Mesyuarat dak main dah lah ni. Kedai-kedai cakung, kedai-kedai kopi biasa dak main dah. Dulu kalau pekat-pekat bawah, mesyuarat tepi-tepi gitu ya. Lah ni dah hotel-hotel. 5 star, 5 bintang dah ni. Tu. Biar minum air masak pun, nak beli teh cawang mahal. Air masak tapi bukan main, selfie. Nak selfie lah. Nak selfie, nak gambar tu. Mana? Hotel ni 5 bintang tak main lah. Hotel-hotel bajet. Mesyuarat di hotel bajet komang. Tu. Benda tu nak. Siapa mereka gitu nak. Nak tunjuknya kau orang hebat gitu. Tak sah. Nabi kata jangan kamu menyertai. Mu ambil lah sekadar darjat. Tapi jangan kamu menyertai dengan dunia. Jangan masuk sekali dengan dunia. Jangan jadi pasukan dunia. Jangan jadi ahli dunia. Dan beramallah, Nabi suruh kita, dan beramallah, yang beramal dengan amalan akhirat. Sesungguhnya punca segala kesalahan adalah cinta dunia, dan kesenangan yang sedikit dapat menyeret seseorang dalam derita yang panjang. Tu. Sesungguhnya punca segala kesalahan adalah cinta dunia, hubbud dunia. Tengok Nabi sebut tadi. Sebab apa kafir menguasai kita, mengerasi kita, menzalimi kita? Sebab Allah Ta'ala cabut daripada hati mereka tu rasa hebat, rasa ketakutan, kerana penyakit hubbud dunia, cinta kepada dunia. Dan kesenangan yang sedikit, kesenangan yang kita dapat atas dunia ni sikit saja tu. Nikmat tu 1/10. Nikmat yang kita dapat atas dunia hari ni lah 1/10. 1/10 tu, satu tu yang Tuhan turun nikmat 1 daripada 10 tu, 1 tu jadi perebutan antara sekalian makhluk. Tu manusia pun duduk merebut hak tu, jin pun rebut hak tu, setan pun rebut hak tu, binatang pun rebut hak tu, tumbuh-tumbuhan pun rebut hak tu. Tu. Cemak mana kita boleh? Tu cemak mana kita boleh ni kalau bagi dengan sekalian manusia sekalian, bagi dengan jin, bagi dengan setan, bagi dengan binatang-binatang yang melata di atas muka bumi. Satu daripada 10. Tapi 9 daripada 10 Allah Ta'ala sediakan nikmat lagi kepada penduduk syurga di akhirat nanti. 9/10. Bayar Allah nikmat. Kita satu, hak Tuhan turun atas dunia ni, hak kita bagi ramai-ramai tu, kita rasa sedap dah, kita rasa nikmat dah, kita rasa senang dah. Bayangkan 9/10 hak yang kita hanya orang penduduk syurga saja yang dapat menikmati. Bayangkan lagu mana. Tu. Maka sebab tu Nabi kata kesenangan sikit atas dunia ni. Jangan kata senang-senang sangat dah tadi, sikit sangat je. Maka senang sikit ni jangan kita leka lah. Jangan kita lalai. Sebab masa sekejap kita, sihat kita sekejap. Tengok kita kan, awal tubuh kita, ada waktu kita sakit, ada waktu kita sihat, waktu kita demam, sakit tu macam-macam sakit pula. Sekejap sihat, sekejap sakit gigi. Lepas tu sekejap demam pula. Lepas tu batuk pula. Macam-macam penyakit kita. Macam-macam. Tu. Mana tak ada lah sihat sepanjang-panjang hayat kita, tak ada langsung. Sakit lutut tak ada, kelabu mata tak ada. Diri pendengar kita maknanya jadi kurang dengar tak. Ada je kekurangan-kekurangan. Dan perekat siapa perekat umur rasalah makan apa-apanya, kita makan-makanlah, tapi akan adanya penyakit-penyakit bila datangnya usia waktu kita tua. Sebab Allah Ta'ala nak ceritakan tentang hakikat dunia. Hakikat dunia ni semakin lama semakin comel, tetapi apa yang kita alami semakin lama semakin menderita. Semakin lama semakin buruk, semakin lama semakin koyak, sebagaimana pakaian kita. Samalah dengan pakaian kita. Hari kita beli dengan 10 tahun lepas pada tu, adakah sama? Tak sama. Dia kau ke belakang, kau ke belakang, kau belakang. Begitulah keadaan dunia. Tu.
Jadi dan kesenangan yang sedikit dapat menyeret seseorang dalam derita yang panjang. Mana di akhirat tu derita panjang kita. Sebab kita lupa kepada Allah di dunia ni, dan kita tak melakukan ibadat kepada Allah, menyebabkan kita derita yang berpanjangan di akhirat. Tu derita yang panjang di akhirat. Apatah lagi kalau mereka yang kufur dengan Allah Ta'ala. Siapa mereka? Kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak beriman dengan Allah. Itu berpanjangan, tak ada kesudahan. Khalidina fiha abada, kekal mereka itu ahli neraka, dalam neraka abadan, selama-lama. Tak berpanjang, tidak ada kesudahan. Azab yang ditanggung, azab timung. Dan azab tu semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Allah, bayangkan. Tu cuba kita bayang, cuba kita renung nasib-nasib kita kalaulah kita ni daripada mereka yang melakukan maksiat atas dunia. Mereka yang tak masuk golongan yang mendapat redha daripada Allah, dapat kasih sayang daripada Allah, maka sudah pasti kita akan masuk kumpulan yang akan mendapat kecelakaan ketika mana pada bangkit pada hari kiamat nanti. Maka sebab itulah kita kena berhati-hati sangat. Beringat sangat kita ni. Tengok banyak ni hadis. Bab ni banyak hadis. Imam Ghazali wa'ari hadis-hadis yang menceritakan kepada kita tentang keburukan dunia. Kemudian dikata beliau, yakni Nabi SAW bersabda lagi, sesungguhnya aku telah menjauhkan dunia darimu, dan engkau duduk di atas dunia. Aku cuba dah buat larimu ni, yakni hati kamu tu aku cuba larikan daripada dunia, tapi kamu tu masih lagi terlekat dengan dunia. Keinginan syahwatmu tu banyak lagi dengan dunia. Nak tu, nak ni, nak nu, macam-macam lah. Tu kan. Jadi kita ni kan kalau kita ada susah gaduh gitu gini kan, susah gaduh, ataupun kita nak pergi musafir. Kita nak pergi musafir. Jadi musafir ni Nabi SAW sebut as-safaru qit'atun minal azab. Bermusafir berjalan jauh ni ialah satu potong daripada azab. Mana kita akan menghadapi kesusahan dalam musafir kita, musafir yang jauh. Maka kita musafir ni kita disuruh bawa keperluan asas saja. Keperluan asas saja. Hak penting je. Jangan bawa benda berat-berat, jangan bawa benda hak besar-besar, jangan bawa benda menyusahkan. Kalau leniak bawa duit lah, bawa duit. Tu hak sengaja tak bawa duit, pakai bawa kad je. Kad, pakai cocong. Tapi orang terlekat dengan barang dengan tu, rasa nak bawa ni, rasa nak bawa ni, akhirnya penuh sebenarnya. Kalau kereta penuh sebenarnya. Kalau barang dah ambil penuh sebik, habis bawa lagi. Orang pergi Mekah bawa selas pinggang sudahlah, bawa duit je. Dinu ada belaka. Dak bawa habis dengan kain rebanya. Kain orang kata kain bawa selas dah. Bawa 5 lah kain. Tu berat nak pergi tu kena timbang berat dah, kena bayar dah lagi. Ada balik dah tahu lagi tu. Awak balik tu banyak lagi. Gi tu dak dan nak pergi tawaf lagi. Masuk pasar dulu, masuk kedai dulu, pergi beli. Lepas tu poh. Apa saing kata kalau mau dawak lalu lagi mau balik Mekah lagi. 3-4 minggu mau balik Mekah baru barang sampai. Mu nak bagi mana kau orang? Ya kau. Tu ya dak nak pergi tawaf lagi, tawaf. Tawaf apa? Sawah sama datang tu dan lagi. Tawaf kudung tu dah nak buat lagi, sibuk dah. Sibuk dengan tu, sibuk dengan ni, sibuk dengan tu. Ni perangai orang kita. Ni perangai kita ni, nyakit orang kita. Jadi tujuan hak asal kita pergi nak buat ibadat tu jadi benda lain lah. Dia benda lain. Lari daripada matlamat. Sebab apa? Sebab hati kita terlekat. Dan terlekat kau payah nak buang. Orang nak macam tadi nak pergi musafir kau bawa belaka. Orang kata janganlah bawa benda ni. Bawa belaka, bawa pas tarik benda tu, tarik benda ni. Mujur tak bawa gerabak. Kalau boleh tak gerabak, boleh tak dapur, kalau boleh tak bocong gas. Nak bawa belaka kalau boleh. Kalau kita rasa tu bawa rumah-rumah. Tak tayar di rumah, tarik rumah-rumah jalan. Tu. Bawa sekadar hajat. Patutnya bawa sekadar hajat, tapi dak hati kita terlekat. Sampai dia nak kalau bawa tu dah apa tadi. Bawa dengung lagi. Nyesallah dah bawa benda tu, nyesal dah bawa benda ni. Sebab apa? Hati kita terlekat. Maka begitulah umpama kita duduk atas dunia ni. Tu hati kita terlekat, banyak sangat terlekat dalam hati kita, maka payahlah kita nak tinggal. Ayah nak tinggal.
Sesungguhnya aku telah menjauhkan dunia darimu dan engkau duduk di atasnya. Padahal engkau duduk di atasnya, atas dunia. Maka di situ kau tidak tergoda oleh kekuasaan dan wanita. Dan dunia pun tidak akan menggodamu. Kalaulah sekiranya kita mengikuti bagaimana apa yang disarankan oleh Nabi SAW, maka kita akan selamat. Selamat tu daripada tergoda oleh kekuasaan. Tak ada nak kuasa panggil hubujah, kasih kepada megah. Tu kasih kepada kemegahan. Nak pada megah lah, nak kuasa ni sebab nak megah, sebab nak sombong, sebab nak tunjuk kita lebih. Tak panggil hubul jah, kasih kepada kemegahan. Hubur riyasah, kasih kepada nak jadi ketua. Rebuk nak jadi, siapa bala, siapa perang, siapa tumbuk. Tu kan. Tak kira dah orang bawah lagu mana. Rakyat-rakyat di bawah ni lagu anda tengok je. Dia tengok je orang atas duk balah, duk sama-sama sendiri. Dia dah kira dah. Dia dah kira aib dah, dah kira malu dah. Dia buat gitu, dia buat sebab apa? Hubbu, dah hati dia hubbur riyasah. Ada kasih nak jadi ketua, kasih nak jadi pemimpin. Apa? Sebab dia ingat sedap jadi pemerintah, jadi pemimpin ni sedap. Boleh duduk atas kursi empuk, duduk dalam kenderaan yang mewah, adanya driver, duduk pula, boleh apa tangan ni, tu sedap tu kan. Lepas tu nama pula masyhur. Dia nampak tu, dia nampak tanggungjawab yang akan dipikul. Tengok bagaimana pemerintahan Khulafa' ar-Rashidin, Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. 4 orang sahabat, lagu mana mereka itu mentadbir. Siapa Sayyidina Umar tak ada masa nak tidur di rumah. Tak ada masa tidur rumah. Sayyidina Umar tidur di bawah pokok tamar. Sayyidina Umar beralaskan kepada ni, apa nama ni, lengan. Tidur beralaskan lengan. Ini khalifah Islam. Tak ada masa. Jalan-jalan tengok rakyat letih tidur. Jalan-jalan pula tengok rakyat letih tidur. Ada cari tempat-tempat mewah, nak balik rumah dak makan minum pun sekadar ada je. Itulah tanggungjawab. Tu pun Sayyidina Umar bimbang lagi duk menangis siang malam Sayyidina Umar ni. Siang malam menangis. Sampai ada riwayat mengatakan Sayyidina Umar ni semasa dia jadi khalifah, dia bawa sama ni. Pada tangan dia tu dia ada buku catatan dan ada sebatang rotan. Dia bawa jalan. Mana tukar lah, jalan tukar. Kemudian apa yang dia buat sehari dan apa yang dia kata sehari tu, perkataan dia dan perbuatan dia ditulis, catat. Lepas tu pada waktu malam dia baca, dia buka. Tidak buka WhatsApp macam kita ni, tidak buka Facebook, kita sibuklah Facebook tu, Facebook ni, WhatsApp tu, WhatsApp ni. Tak, dia buka buku catatan hak dia buat hari tu. Maka apabila ada kebajikan yang dia buat, maka dia syukur. Apabila ada benda yang salah dia buat, maka dia akan seru di atas diri dia. Wahai Umar, sesungguhnya hari ini kau telah melakukan sesuatu yang buruk. Wahai Umar, pada hari ini kau telah mengatakan sesuatu yang buruk. Adakah kau sanggup berhadapan dengan Allah Ta'ala? Lalu dia ambil tu kad rotan dia tu, di pihak diri dia. Pihak. Siapa menangis, taubat kepada Allah. Sehinggalah diriwayatkan pada saat kewafatan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka di pipi Sayyidina Umar ni ada jaluran. Jalur ni macam geparik ni, tempat air mata mengalir. Menangis Umar sampai lekat ni. Siapa panggil birak ni, 2 mata Sayyidina Umar ni pada pipi dia ada birak, ada seolah kata longkang kecil, tempat mengalirnya air mata kerana banyaknya menangis sebab takut kepada Allah. Ni barulah khalifah sungguh. Tu kalau khalifah lagu ni orang kata tambah berebut ni, tambah berebut apa pasal lagu ni. Sebab apa? Sebab nampak mewah, nampak senang, nampak banyak apa kelebihan-kelebihan tu, masing-masing pakat berebut. Begitulah keadaan dunia hari ni. Jadi jangan kita maknanya dikuasai oleh nafsu untuk mendapatkan kekuasaan, jangan. Sehingga kita menepikan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan orang bawah kita, jangan. Tu. Macam kita kata dunia hari ni lah, tempat kita hari ni, gitulah suasana berlaku. Bercakaran antara satu sama lain. Kita duduk bawah tengok je. Tu tengok sedihnya. Orang atas tak hira langsung.
kepada orang bawah. Dan wanita, dan tergoda dengan wanita. Mana orang yang tergoda dengan wanita. Sebab wanita ni benda jadi hiasan, perhiasan dunia wanita ni. Tu nak rosak sesuatu, maka tahu apa ada. Sebagaimana rosaknya Bani Israel. Rosaknya Bani Israel dengan sebab wanita. Tengok kisah Barsisa. Barsisa tu ahli ibadat. Bal'am ibn Ba'ra ahli ibadat, tapi dirosakkan dengan wanita. Bani Israel yang bersama-sama dengan Nabi Musa AS yang sesat di padang teh, dirosakkan dengan wanita. Atau orang puan jangok-jangok hok lawa-lawa yang menggoda sebahagian daripada pengikut Nabi Musa. Akhirnya berlakulah kecurangan sebahagian daripada umat Nabi Musa, akhirnya dibalakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab wanita. Tu wanita ni dia akan jadi permata kalau dia pandai jaga. Dia akan jadi mah yang paling berharga. Puan ni kalau dia pandai jaga, macam kita tu barang duduk dalam dulang cermin lah. Nak sentuh tak boleh, ditulis jangan sentuh. Kalau jenis kain boleh sentuh, boleh belek ni, tak mahal mana. Kalau kita pergi kedai kain, hak boleh belek, boleh sentuh, boleh konyok-konyok, boleh tak, sejuk ni, panas ni, kasar. Hak tu tak mahal lagi. Hak mahal tu, duduk dalam kaca tu, tinggi pula. Kita nak tu kena tunjuk kad dulu, mana kita ada duit. Tiada duit, baru dia ahli buka. Lepas tu setuh pun setuh hujung sikit je, bukan boleh setuh semua. Tu baru bahan mahal. Maka wanita begitulah, kena jaga. Maruah kita kena jaga. Apa? Allah Ta'ala muliakan wanita ni dengan sebab adanya sifat malu. Tapi orang puan ni akan jadi murah nilaiannya jikalau tidak ada sifat malu. Orang puan ni kadang-kadang nafsu dia tu lebih kuat daripada laki-laki, tapi Allah Ta'ala lindungi wanita dengan sifat malu. Al-haya, sifat malu. Tapi bila dia buang sifat kemaluan dia, maka lebih dahsyat, lebih hina daripada lelaki lagi orang puan ni. Sebab tu ni jaga. Mulianya wanita ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan jaga, tak jadi tu, tak jadi ni. Jangan kata diskriminasi, tak boleh jadi tok imam, diskriminasi, tak boleh jadi tok bila, jangan. Tuan nak memuliakan kita tu. Tuan nak melebihkan kita. Tuan nak susu kita ni, biar kita mana terjaga dan terpelihara. Wanita, sebab tu kena pakai tudung, tak boleh buat macam orang lelaki. Nak buka lebih-lebih kurang tak boleh. Padahal nak kira rambut sama je. Kalau orang lelaki sipang rambut panjang macam orang puan juga. Tapi sebab apa orang puan ni kena tutup, kena tudung, tu kena pakai lituk benda, susahnya panah lagi. Apa tu pakaian pun tak boleh, nak bunga-bunga bercorak-corak nak boleh, hak cerah-cerah tak boleh. Kena pakaian hak kita kata tak menarik perhatian. Banyak ni hak mana benda-benda yang Allah tak nak jaga kita. Sebab orang panggil perempuan ni mazinah, tempat perhiasan. Lepas tu aurat masalah suara. Hatta baca Quran sekalipun, walaupun di sisi mazhab kita suara wanita ni bukan aurat. Setengah-setengah mazhab kata suara wanita aurat. Mazhab kita bukan kata aurat. Tapi walaupun bukan aurat, menjadi tempat fitnah, maka ni jaga wajib. Apa yang wajib ni jaga. Walaupun kita tak dapat lihat perempuan, tetapi dengar suara. Bila dengar suara ni menarik tak? Suara apa? Tengok kita dengar radio, jelas kita dengar radio. DJ DJ kan setengah-setengah radio kan perbuang. Lepas tu dia buat liuk-lituk je suara. Dia cakap tu lagu mana perasaan kita? Kalau hak jenis memang dia jenis macam tiang lah, tak apalah. Kalau hak jenis memang bernafsu, macam kita ni orang lelaki ada nafsu dengan Allah, kita pun bayang mana muka dia, lawa gambar, jangok dia ni. Dah dia tu cakap, tak ada orang DJ radio cakap kasar, tak ada. Tu tak ada, semua lembut-lembut belaka. Tu sidang pendengar yang dihormati sekalian, kita sekarang ini mulai suara ni macam-macam dia cakap Allah, kita dengar Allah sedapnya. Tu orang panggil fitnah. Hatta baca Quran pun tak boleh kalau sampai menjadi fitnah. Orang dengar Allah sedap dia qariah ni baca sampai terbuka nafsu. Baca Quran terbuka nafsu, terbuka selera, haram juga, tak boleh. Dan dunia pun tidak akan menggoda mereka. Dan dunia semuanya tak akan tergoda kalaulah kita menjauhkan diri sebagaimana
yang disebut oleh Nabi SAW. Dunia pun tak akan boleh goda kita, wanita pun tak akan boleh goda kita, dan kekuasaan pun tak akan boleh goda kita. Sesungguhnya mereka tidak akan menawarkan kepadamu selama engkau meninggalkan mereka. Kalau dunia, kalau kita lari, dia tak akan tawar kita. Tapi kalau kita nampak ada keinginan, dia mari dah. Dia akan mari dah. Keinginan. Cara puan lah. Kalau nampak kita ni backhand ke apa, dia tak berani. Tapi kalau nampak kita ni nampak ada nampak jalan je, dia tak kira. Dia akan tegur, dia akan bercakap macam-macam lah dia buat. Akhirnya lama-lama tertarik. Punca terjadinya benda-benda yang diharamkan sebab asalnya daripada laki-laki ke daripada perempuan. Asal laki ke perempuan hak berlaku zina ni. Sebab puan lah buka jalan. Kerana itulah Allah Ta'ala firman dalam Quran, az-zaniyatu waz-zani. Sebab apa Allah Ta'ala sebut az-zaniyatu waz-zani? Tak sebagaimana as-sariqu was-sariqatu. Ayat as-sariqu bermula pencuri laki-laki, was-sariqatu dan pencuri perempuan. Tu ada tak ni? Sariqah dengan sariq, pencuri laki-laki, sariqatu pencuri perempuan. Tapi bab zina ni, hukum masalah zina ni, az-zaniyatu waz-zani, bermula penzina wanita. Tuan sebut wanita dulu, waz-zani dan penzina laki-laki. Ulama kata sebab muqaddimah zina ini kebiasaannya datang daripada wanita. Kalau orang puan pakai tudung, tutup lituk belakang, adalah nak jadi rogo ke, nak jadi sumbang mahram ke, nak jadi apa, tak akan jadilah. Yang jadi sebab apa? Sebab perempuan yang menampilkan diri dulu. Tu pakai baju ketat, lepas tu nampak belakang dia, muka dia jenis ada gunung, ada bukit, ada lurah, ada macam-macam kan. Tu pemandangan tu menyebabkan kita tengok, sedapnya, macam kita duduk dekat kamera hello kan, tengok suasana sejuk je, ada bukit, ada gunung, ada lurah, ada air terjun, ada belakang. Maka di diri wanita ni dia ada gitu. Dia tunjuk. Tu yang menarik tu. Yang menarik. Maka mula-mula dengan mata dulu. Bila mata turun ke hati, peranan dia. Bila hati, mari kepada mulut, nak berbicara. Bila berbicara, maka akan turun kepada anggota. Turun anggota tangan, anggota kaki, kemudian kepada kemaluan. Akhirnya berlakulah perbuatan zina. Sebab apa? Sebab wanita dulu. Tak nak marah ke lelaki dulu, marah ke orang puan dulu. Kena marah orang puan dulu yang menarik perhatian. Kalau orang puan tak layan, orang puan tak tunjuk kecantikan dia, kalau perempuan tak tunjuk perhiasan dia, tak tunjuk bentuk tubuh dia, laki-laki tak tahu, tengok tak kenang macam ketiang je, semua macam tiang. Tak ada tu langsung, tak ada benggok-benggok bukit-bukit, tak ada apa. Agak-agak lah kan, ada nak cara lah, tak ada cara. Tapi kalau menonjol, maka dia adalah bila bunga tu dia mak tu baik, adalah dua kumbang. Kalau bunga tu tertutup, maka kumbang dia nak masuknya. Beken-beken mana kumbang, beken-beken mana keluluk nak cari madu ke apa, dah masuk. Apa? Tertutup. Tapi kalau terbuka, habis. Lalak pun mari, kumbang pun mari, terbuang pun mari. Marilah ke nak ambil, nak seduk madu daripada bunga tu. Maka begitulah wanita kena jaga sungguh. Terutama anak-anak remaja kita, anak-anak gadis kita, jagalah. Ni musim kita ataupun zaman kita, zaman yang lagi banyak fitnah di zaman kita ni. Tu zaman yang kita tak boleh nak kawal dah. Dulu mungkin keluar rumah, jadi masalah keluar rumah. Sekarang ni melalui media massa, melalui media elektronik, melalui perhubungan telefon ni. Tu video call, sama-sama keluarga tak apalah, sama kasih. Lepas tu hak ni buka aurat, ni buka tu, ni buka. Cina nak tengok sekali kau, sengat. Dah kasih ni, dah kalau awak betul-betul kasih saja, awak tunjuk sekali. Benda tu kita dah tahu, tak terkawan. Kawan ni putih, pengatik. Lepas tu dia akan buat ugup. Kalau ada duit, dia bulan, aku cyber rambut ni tengok. Banyak jadi masa anak gadis yang jadi masa lelaki-lelaki yang tak menjawab. Ni sebab apa? Sebab wanita dulu yang memulakan. Maka benda ni tak terkawal. Dulu pun benda ni tak ada.
zaman kita ni kadang-kadang tak berlaku, kita tak tahu tengah-tengah malam dalam bilik, anak-anak kita duduk senyap, dia buat kerja-kerja lagu ni. Allah, takutnya kita. Sesungguhnya mereka tidak akan menawarkan kepadamu selama engkau meninggalkan mereka berserta dunianya. Kalau kita tinggal dunia, kita tinggalkan wanita, maksudnya kita tak, wanita tu hak yang halal saja. Hak lain pada hak tu kita tak cara. Selamat kita. Kekuasaan pun kita tak cara. Kita akan selamat. Hindarlah wanita dengan berpuasa dan solat. Nabi suruh hindarkan diri kita. Kalau ada minat, kalau kita tak mampu kahwin. Kalau mampu kahwin, kahwinlah. Kalau kita ada kemampuan. Kalau anak kita nak kahwin, sila suruh kahwin. Jangan kita jadi berat dengan belanja yang tinggi sangat sampai pekat. Payahlah ni. Banyak sangat nak nikah lah ni, tak ada 30-40 ribu lah ni, payahlah ni. Tanya, apa tak kahwin, payahlah ni. Mujur baru ni musim PKP je. Nikah jabat agama, kenduri tak payah. Tu ramai. Dah kalau kenduri berapa? Kenduri tu berapa? Tu pakaian pengantin lagi, lepas tu sewa apa? Sewa tempat sanding lagi, sewa dia meja makan lagi. Allah banyaknya, 40-50 ribu tu. Biasalah. Lepas tu belanja pula. Hak sebut akad nikah tu sikit je, RM90 tunai. Anak tunai pun senyum je RM90. Tapi nu hak belakang nu belanja tu, RM15,000 hangus. RM15,000 hangus hak belanja tu. Tu parak RM10,000, RM15,000, biasa lah ni. Kalau kita anak kita tak RM3,000 heleh anak mung RM3,000 je. Orang main dah, zaman tak ada dah, zaman RM3-4,000 lah ni. Orang main belah-belah belaka lah ni. Tu belah-belah macam ke kata jual anak, marah. Tapi gitulah, akhirnya menyebabkan jadi kepincangan kehidupan anak kita, sebab kita yang merancang dengan perancangan yang tak betul, tak mengikut kaedah syariat. Jadi sebab tu Nabi pesan, hindarilah wanita dengan berpuasa dan bersolat. Kalau tak mampu kahwin, berpuasalah dan banyakkan kita melakukan solat sembahyang, barulah terhindar kita. Dan jaga mata kita, jaga mata dan pendengaran kita. Mata jangan tengok wanita, telinga jangan mendengar suara-suara wanita. Tapi gitulah, learning dalam kereta, buka radio, banyakkan DJ, buang. Tu. Dan TV tengok, banyakkan juri hebat, buang. Baca berita ke apa ke, ulah tu ulah ni, buang. Lepas tu pakaian penampilan dia, dengan penampilan bukan orang biasa. Maknanya itulah di antara benda-benda yang terkesan pada hati kita, yang menyebabkan kita ni lalai kita daripada ingat kepada Allah. Habis, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, wallahu subhanahu wa taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tu'al alaina bidhunubina man la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.